Okey, kita sambung kertas 2. Okey, kertas 2. Kita harap boleh habis sebelum pukul 11 lah. Okey. Alright. So, biasanya baca arahan lah, arahan kertas soalan. Okey, so biasanya biasa ada tulis banyak arahan lah, tapi di sini saya cuba ringkaskan. So, bahagian A kena jawab semua. Bahagian B jawab salah satu saja. Tapi kalau anda ada masa, boleh jawab dua-dua lah, dua-dua soalan. Dan bahagian C adalah soalan wajib, kena jawab. Okay, so ada A, B, C. Okay, so soalan satu. Sebenarnya soalan-soalan ni saya pernah bincang dalam PKP. Tapi tengoklah kalau yang datang kelas tu, untunglah. Okay, tapi yang tak pernah hadir tu, mungkin anda tak pastilah apa yang saya terangkan. Okay, so A, namakan satu jenis cecair yang digunakan dalam termometer. Okay, so answer boleh tulis apa? Boleh tuliskan alkohol ataupun mercury. Okay, alkohol ataupun mercury. Kenapa? Apakah sebab? Okay, banyak sebab sebenarnya. Okay, mudah, mengembang atau mengecut. Lagi, dia punya warna legap. Okey, lagi kontraktor haba yang baik pun boleh saya terima. Kontraktor haba yang baik. Okey, lagi tidak lekat pada dinding. Okey, dan satu lagi takat didih yang tinggi. Okey, takat didih yang tinggi. Okey, banyak jenis jawapan lah. Okey. Lengkapkan ayat berikut menandakan jawapan yang betul. Suhu air diambil apabila cecair dan termometer berhenti mengembang. Okey. Bila dia mencapai termometer suhu yang maksimum, baru kita akan catat. Okey, dan last sekali, prinsip fizik yang terlibat adalah prinsip keseimbangan terma. Okey, keseimbangan terma. Okey, so nanti anda semua join semula ya. Sebab masa pun dah sampai. Kita akan gunakan last 40 minit untuk habiskan. Okey, keseimbangan terma. Okey. Okey, soalan 2. Okey, Raja 2.1 dan Raja 2.2 menunjukkan sebenarnya sini ada silap. Okey, mungkin bila saya buat translation saya tersalah copy. Okey, dia sebenarnya menunjukkan seorang lelaki, berada di satu bot yang bergun. Kemudian dia dilompat daripada bot, okey, ke jeti. So bot itu akan bergerak jauh daripada jeti. So apa maksud momentum? Okay, momentum maksudnya apa? Hasil dalam jisim dengan halaju. Okay, hasil dalam jisim dengan halaju. Okay, hasil dalam jisim dengan halaju. Okay, prinsip fizik yang terlibat. So prinsip keabadian momentum. Okay, prinsip keabadian momentum. Keabadian momentum. Okay. Terangkan kenapa bot bergerak dah jauh daripada jeti apabila lelaki itu melompat. Okay. So, bila lelaki melompat, dia akan menghasilkan satu momentum ke kiri. Okay. Momentum ke kiri. So, untuk memastikan jumlah momentum diabadikan, maka satu momentum ke kanan dihasilkan. Okay. Satu momentum ke kanan dihasilkan.
Okay, so how you answer? Apabila lelaki melompat, satu momentum ke depan dihasilkan. Okay, full stop. Bagi mengabadikan jumlah momentum, okay, mengabadikan jumlah momentum, satu momentum ke belakang dihasilkan oleh bond. Okay, satu momentum ke belakang dihasilkan oleh bond. Okay, so jisim lelaki 50 kg, okay, dia lompat 2 meter per saat, jisim bot 20 kg, so kira halaju bot. Okay, so basically kosong sama dengan M1 V1 tambah M2 V2. Okay, so kosong sama dengan 50 darab. Kalau kita jadikan negatif 2 sebagai halaju lelaki, tambah M2 adalah 20 V2. Okay, so 100 sama dengan 20 V2. So V2 sama dengan 5 meter per saat. Okay, 5 meter per saat. Okay, tak ada masalah. Okay. Saya akan rakam dan saya akan upload dalam YouTube lah. Okay. Alright, so dah siap. Okay, kemudian dah habis. Jangan lupa unit. Okay. Unit you tak tulis tolak satu markah. Soalan 3. Okay, seketul batu dibaling ke bawah secara mendekat dari atas bangunan yang mempunyai tinggi 80 meter. Rintangan udara boleh diabaikan dan kuantiti fizik X ialah 10 meter per saat kuasa 2. Okay, so saya katakan pakai 10 meter per saat kuasa 2 kan. Okay, so namakan kuantiti fizik X. So ini adalah pecutan graviti. Okay, pecutan graviti. Kalau you tulis graviti salah. Saya nak pecutan graviti. Mesti ada perkataan pecutan. Apa yang berlaku kepada halaju apabila batu jatuh? Okay, so halaju akan bertambah. Okay, bertambah. Cari masa yang diperlukan untuk batu mencecah tanah. Okay, saya nak masa. Okay, saya nak T. Berapa masa dia? So, daripada soalan ini kita ada S 80 meter dan A 10 meter per saat kuasa 2. Okay. Dan kita ada juga U kosong. So, carikan T. Okay. So, formula S sama dengan UT tambah separuh AT kuasa 2. 80 sama dengan kosong tambah separuh 10 T kuasa 2. So, 80 sama dengan 5 T kuasa 2. So, T kuasa 2 sama dengan 16 saat kuasa 2. Dan T sama dengan 4 saat. Okay, T sama dengan 4 saat. Okay. Okay ya. Okay, soalan D. Jika batu ditukar kepada bulu dan ujungnya rintang udara, apakah yang akan berlaku kepada masa? Okay, so mestilah masa akan bertambah. Okay, bertambah. Okay, bertambah. Okay, soalan 4. Daya kegravitian di antara dua jasad adalah berkadar terus. Okay, berkadar terus atau berkadar langsung. Berkadar terus pandangan jisim dan berkadar songsang. Okay, berkadar songsang. Apakah nilai daya tarikan graviti yang akan berlaku jika satu daripada jisim menjadi 2 kali ganda dan jarak di antara dua jasad tidak berubah?
Okay, so formula F sama dengan G M1 M2 bagi R kuasa 2. Dan sekarang kita nak carikan daya yang baru. Okay, so di sini yang berubah adalah kalau contohnya jisim pertama menjadikan 2 kali ganda. Okay, so F prime sama dengan G 2 M1 M2 bagi R kuasa 2. Okay, so sama dengan 2 G M1 M2 per R kuasa 2. Okay, so sama dengan 2 F. Okay, 2 F. Jadi dia daya, okay, daya 2 kali ganda. Okay, 2 kali ganda. Ya, sebab dia tak bagi nilai. Dia tak ada jisim berapa kg, jarak berapa, tak ada. So, you kena buat secara nisbah, secara ratio. Okey, kemudian C. Okey, apa yang berlaku jika sekarang satu jisim dia menjadi separuh. Okey, menjadi separuh. Dan jarak menjadi 3. 3R. Okey, sama juga. So, F baru G separuh M1 M2 bagi 3R kuasa 2. Okay, so 1/2 G M1 M2 bahagi 9R kuasa 2. Okay, so you can see sebenarnya ini kan. Ini adalah F. So sama dengan 1/18 F. Okay, so daya baru ini menjadi berkurang sebanyak 18 kali ganda daripada daya asal. Okey, ataupun you tulis macam ini sudah betul. Okey, 1/18 F. Okey, sebab apa? Sebab 1/2 bahagi 9 jadi 1/18 lah. Okey. Okey. Bagi setiap tindakan terdapat satu tindak balas dengan magnitudo yang sama tetapi arah yang bertentangan. So, hukum apa? Hukum gerakan Newton ketiga. Okey, ketiga. Okey, ketiga. Okey, seterusnya soal 5. Darjah 5.1 menunjukkan planet Mustari berjisim 1.9 dalam 10 kuasa 27 kg dan berjejari 6.99 dalam 10 kuasa 7 meter. Laju lepas di planet Mustari adalah sangat tinggi menyebabkan gas panas di permukaan itu tidak dapat lepas ke udara. Suhu di Mustari sangat tinggi dan tidak memungkinkan sebarang kehidupan berada di sana. Okay, so apakah maksud hal laju lepas? Okay, so hal laju lepas adalah hal laju yang minimum. Okay, tengok baliklah definisi. Keyword hal laju minimum yang diperlukan untuk mengatasi daya tarikan graviti untuk bagi apa? Bagi terlepas atau sebelum terlepas dari planet. Okey, sebelum terlepas dari planet. Okey, sebelum terlepas dari planet. Okey. Okey, kemudian berapakah hal laju lepas? Okey, so formula saya pun dah bagi. So V sama dengan
punca kuasa 2, 2 GM bagi R. Okay, so 2 darab 6.67 darab 10 negatif 11 darab jisim 1.9 darab 10 kuasa 27 bagi 6.99 darab 10 kuasa 7. Okay, so jawapan anda dapat 6.02 darab 10 kuasa 4 meter per saat. Okay, this one you just use calculator. Okay. Okay, kemudian soalan B sama juga, cara yang sama, guna formula untuk carikan planet, laju lepas untuk setiap planet. Okay, so ini adalah 1.12 dalam 10 kuasa 4. Yang dekat sini 1.39 dalam 10 kuasa 2. Yang dekat sini 1.59 dalam 10 kuasa 3. Okay. Jadi berdasarkan jadual ini, pilih planet yang paling sesuai untuk didiami dan kenapa. Okay, so di sini kita tengok yang berbeza adalah jisim jejari dan dia akan menyebabkan hal laju lepas yang berbeza. So of course kita nak hal laju lepas yang paling tinggi. Okay, so kita akan pilih planet A. Okay, kita pilih planet A kenapa? Sebab hal laju lepas planet A paling tinggi. Okay, jadi dia punya lapisan udara molekul, okay, atmosfera, udara-udara dalam lapisan atmosfera tidak akan terlepas. Okay, dia tidak akan terlepas. That's why kita pastikan proportion untuk udara adalah sentiasa ada, sentiasa sama. Okay, so hal laju lepas, mana senang kita tulis hal laju lepas yang tinggi mengelakkan molekul-molekul dalam lapisan atmosfera terkeluar dari planet. Okey, laju lepas yang tinggi mengelakkan molekul-molekul dalam lapisan atmosfera terkeluar dari planet. Okey, soalan 6. So, termometer yang belum ditentu ukur. Apa maksud suhu? Suhu maksudnya darjah kepanasan. Okey, darjah kepanasan. Berapa panas? Kita boleh tengok suhu. Panjang bagi tulus merkuri ialah 6 cm. Okey. Pada suhu 0 darjah Celsius. Okey, boleh tulislah L kosong sama dengan 6 cm dan 50 darjah Celsius adalah 26 cm. Okey, so berapa panjang bagi tulus merkuri pada 100 darjah Celsius? Okey, so theta sama dengan L theta tolak L kosong bagi L 100 tolak L kosong darab 100 darjah Celsius. Dan di sini theta adalah 50. Okay, 50 sama dengan L 50 adalah 26 tolak 6 bagi L 100 tolak 6 darab 100 darjah Celsius. Okay, so 0.5 sama dengan 20 bagi L 100 tolak 6. Okay, so 0.5 L 100 sama dengan 20. Okay, tambah 3 sama dengan 23. Okay. So L 100 sama dengan
46 cm. Okay, this one is a maths. Okay, I leave it for you to do. Okay, so 46 cm. Okay, satu lagi cara yang mungkin senang sikit. Okay, tapi ini hanya boleh buat dalam soalan ini sajalah. Sebab kalau kita tengok daripada 0 hingga 50 darjah Celsius, 6 cm kepada 26 cm. So that means 50 darjah Celsius adalah 20 cm. So 100 darjah Celsius berapa cm? Okay, so darab 2 kan? So 20 cm darab 2 sama dengan 40 cm. Lepas tu 40 cm tambah lagi yang original 6 cm dapat 46 cm. Okay, so ini cara yang tak formal untuk selesaikan soalan ini. Cara yang lebih formal adalah yang ini. Okay, so satu betul baru boleh buat soalan 2. So apabila termometer diletakkan di dalam cecair panas, panjang tulus merkuri 40 cm. So apakah suhu? So sekarang L theta adalah 40 cm. So kita nak carikan theta sama dengan 40 tolak 6 bagi 46 tolak 6 darab 100. So sama dengan 34 per 40 darab 100. Kita dapat jawapan 85 darjah Celsius. Okey, 85 darjah Celsius. Okey. Baik, seterusnya nyatakan satu keadaan apabila keseimbangan terma dicapai. Okey, ada 3 lah sebenarnya. Suhu akhir sama. Kedua, kedua, kadar pemindahan haba bersih adalah sifar. Okey, dan ketiga, kadar pemindahan haba adalah sama. Okey, so pilihlah salah satu. Biasanya you suka, kita paling suka yang pertama lah. Sebab senang untuk jawab. Okey, so soalan 6 selesai. Tak, belum lagi. Okey. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, 7, 8, 9, 10. Okey. Saya rasa mungkin sepatutnya soalan 6 ini 8 markah saja. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Saya terlebih bagi 2 markah. Okey, tapi tak apalah. Nanti saya cuba selaraskan. Apakah maksud muatan haba tentu? Okey. So, muatan haba tentu, jumlah tenaga haba yang diperlukan untuk apa? Untuk menaikkan suhu 1 kg jisim sebanyak 1 darjah Celsius. Okey. Jumlah tenaga haba yang diperlukan untuk menaikkan suhu 1 kg jisim sebanyak 1 darjah Celsius. Okey. Then 2.5 kg air dipanaskan selama 2 minit menggunakan pemanas rendam sambung kepada tegangan kuasa 900 watt dengan menggunakan nilai suhu awal
hitungkan suhu akhir. Okay, so PT sama dengan MC theta. So P adalah 900 darab 2 minit tukar kepada saat sama dengan 2.5 darab 4,200 darab theta. Okay, so guna kalkulator, kita akan dapat 10.29 darjah Celsius. Dan kita nak gunakan nilai suhu awal, okay, theta I adalah 85 darjah Celsius. So, theta F sama dengan 85 darjah Celsius tambah 10.29 darjah Celsius. Kita dapat 95.29 darjah Celsius. Okey. Okey, ini soalan 6. Okey, soalan 7. So, kita ada dua raja. Raja 7.1, 7.2 menunjukkan udara yang terperangkap dalam dua kelalang. Okay, serupa yang dipanaskan dengan kuantiti haba yang berbeza. So, you see the word berbeza. Okay, kedua-dua dapur ditutup selepas 10 minit. So, masa dia sama. Okay, so haba berbeza, so suhu akan berbeza. Okay, suhu berbeza. So, kita nampak tekanan pun berbeza juga. Okay, tekanan berbeza. So, nyatakan kuantiti fizik yang diukur oleh tolak Bourdon. Okay, jawapan adalah tekanan. Okay, tekanan. Bandingkan bacaan kedua-dua tolak Bourdon. So, kita tengoklah tolak Bourdon. So, bacaan okay, yang raja 7.2 lebih tinggi kan? Raja 7.2 lebih tinggi daripada raja 7.1. Okay. Bandingkan bacaan termometer. So, as we can see, kalau haba dia banyak, bacaan termometer lebih tinggi. Okay. So, sama dengan jawapan ni lah. Okay, sama juga. Okay, bacaan raja 7.2 lebih tinggi daripada raja 7.1. Okay, kemudian nyatakan hubungan antara haba yang dibekalkan dengan suhu. Okay, di sini ya anda kena tulislah dengan betul. Apakah sebab, apakah akibat? Haba yang menyebabkan suhu bertambah, bukan suhu yang menyebabkan haba bertambah. Okay, so you kena clear. Semakin tinggi haba, semakin tinggi suhu. Okay, atau you tulis jika haba bertambah, maka suhu juga bertambah pun boleh. Okay, pun boleh. Hubungan antara tekanan udara dengan suhu. Okay, so sama juga, you jangan terbalik. Okay, semakin tinggi suhu, semakin tinggi tekanan. Okay, semakin tinggi suhu, semakin tinggi tekanan. Okay. Berdasarkan teori kinetik, terangkan sebab jawapan. Okay. So, kenapa bila suhu bertambah, tekanan bertambah. Okay. So, ingat kalau suhu berkaitan dengan tenaga kinetik. Okay. Dan tekanan berkaitan dengan kadar pelanggaran. Okay, kadar pelanggaran. So, bila suhu bertambah, okay, suhu bertambah, so tenaga kinetik akan bertambah. Oleh itu, kadar pelanggaran
antara molekul dengan dinding bekas akan bertambah juga. Okey, so oleh itu tekanan akan bertambah. Okey ya. Sebab tenaga kinetik bertambah, so mereka terlanggar dengan lebih banyak kali. Okey, banyak kali. Diberikan tekanan udara 180 kilopascal pada suhu 27 darjah Celsius. Okey, so P1 180 kilopascal. T1 adalah 27 tambah 273 dapat 300 Kelvin. Dan kirakan berapa tekanan apabila T2 adalah 37 tambah 273. Okey. So guna formula P1 bagi T1 sama dengan P2 bagi T2. So carikan P2 sama dengan 180 darab 310 bagi 300. So dapat jawapan lebih kurang 186 kilo Pascal. Sama juga kita tulis unit tolak 1 markah. Okey, so hukum gas ini adalah hukum Lenzak. Okey, Lenzak. Dan kuantiti fizik yang dimarahkan adalah isi padu. Okey, isi padu. Kalau you jawab jisim, saya pun bagi betul lah. Okey, jisim pun betul juga. Okey. So apakah langkah berjaga-jaga? Okey. So kita kena pastikan okey, langkah berjaga-jaga fungsi pengacau. Okey, untuk pastikan haba dipindahkan secara seragam. Okey, haba diserap secara seragam. Okey, secara seragam. Okey. Mungkin kita tak sempat bincang esei, tapi saya bincang yang penting lah. Okey, yang lain saya rasa you boleh baca dia punya jawapan. Okey. So soalan 8. Okey. Rajah 8.1 dan 8.2 menunjukkan budak lelaki menendang objek yang berbeza. Okey, objek dengan hal laju akhir sama. Okey, hal laju akhir yang sama. So, apakah beza antara daya impuls dengan impuls? So, impuls formula adalah Ft sama dengan mv tolak mu. Daya impuls F sama dengan mv tolak mu bagi T. Okey, dan unit adalah Newton saat. Okey, ataupun kg ms negatif 1. Yang ini Newton ataupun kg ms negatif 2. Okey, so berdasarkan gambar, manakah akan menyebabkan lelaki berasa sakit? Okey, so darjah 8.2 lah. Okey, darjah 8.2. Okey, 8.2. Bandingkan masa sentuhan antara kaki dengan jasad, iaitu sama ada bola sepak dan batu. So, mana satu masa sentuhan lebih panjang? Okey, so masa sentuhan, of course yang bola lah, bola sepak. Okey, masa sentuhan darjah 8.1 lebih tinggi. Lebih tinggi, atau panjang lebih panjang. Lebih panjang daripada darjah 8.2. Okey. Hubungan antara masa sentuhan dengan daya impuls, okay, semakin panjang masa, semakin kecil daya impuls. Okey. Semakin panjang masa, semakin kecil daya impuls.
Bandingkan daya impuls antara kedua-dua gambar. So, daya impuls Raja 8.1 yang bola sepak tu lebih kecil daripada Raja 8.2. Berdasarkan maklumat, jika masa sentuhan adalah 0.1 saat, hitungkan daya impuls. So, F sama dengan MV tolak MU bagi T. Okay. So, hal laju akhir adalah sama kan? Okay. Tetapi, kita tengok daya impuls. Okay. Daya impuls kepada lelaki itu kan. Okey. Jadi kalau kita tengok di sini, okey. Budak lelaki menendang objek dengan hal laju akhir. Okey. Akhir. Tetapi kalau kita tengok di sini, okey. So akhirnya kepada bola, okey. Pada bola tu, bola yang kena pada kaki. Okey, kaki kita. So mula-mula bola dia macam mana saya nak cakap ni? Um, sekejap. Okay, so di sini jisim adalah berapa? Okay, M adalah 1.5 kg lah. Okay, 1.5 kg. Okay, so manakah satu adalah kosong? Okay, hal laju. Manakah satu hal laju adalah kosong? Okay, sebab bila kita tendang, so kita akan rasa kaki dia tendang bila sentuh kat bola adalah berapa meter per saat? Ya, saya tengok ha. Okey, ini 1.2 kg. So bila tendang dia akan dapat 15 meter per saat. Okey. So lepas tu akhirnya kaki akan berhenti kan bila sentuh dengan bola kan. Okey, bila sentuh dengan bola kaki akan pada masa tu akan jadi berhenti kan. So yang 15 meter per saat ini rujuk kepada U, bukan B. Okey. Dan lepas tu kosong meter per saat adalah yang hal laju terakhir. Okey. So itulah sebab kenapa kita akan rasa sakit. Sebab daya impuls tu dia bertindak secara bertentangan, opposite kepada kita. Okey, arah yang bertentangan. Kalau daripada segi kaki, okey, dia punya daya impuls adalah positif. Tapi daripada segi bola, daya impuls adalah negatif. Okey, so 0 tolak 1.2 darab 15 bagi 0.1. So, ia akan dapat jawapan negatif 180 Newton. Okey, negatif maksudnya dia punya daya adalah bertentangan. Sedangkan setiap contoh bagi meningkatkan daya impuls, okey, so tulislah contoh meningkatkan daya impuls. Meningkatkan daya impuls. Okey, banyak contohlah. Contohnya kita nak pecahkan papan. Okey, contoh mengurangkan daya impuls. Okey, banyaklah. Contohnya beg udara. Okey, beg udara. Okey, so ini adalah section A lah. Okey, section A. Okey, untuk section B, section C saya tak berapa sempat untuk bincang. Tapi saya rasa lebih kepada soalan konsep lah. Okey, soalan konsep. So di sini saya sharekan, saya share screen jawapan. Okey.
So, soalan 9A tanya tentang definisi lah. Okay, definisi haba benda tentu penguapan. Okay. Kemudian bandingkan, okay, bandingkan takat didih, you kena ada keyword lebih. Okay, lebih atau kurang. Okay, lebih tinggi ke lebih rendah. Okay, jawab secara poin-poin pun boleh. Lepas tu hubungan dia, okay, hubungan dia semakin tinggi apa, macam tu. Ini soalan C berkaitan dengan bayu laut. Okay, bayu laut. So 4 poin lah. You kena ada keyword muatan haba tentu. Okay, muatan haba tentu. And then suhu mana satu lebih tinggi. Okay, atau lebih cepat. And then reka bentuk untuk termometer, saya rasa saya pun telah bincang. Okay, boleh jawablah. Okay, tulis dalam jadual. Okay, lepas tu untuk soalan 10 daya impuls, okay, sama juga soalan bandingkan lah. Okay, okay, bandingkan bukan bandingkan, sorry. Soalan tentang terangkanlah kenapa dia akan pecah ke. Okay, lepas tu kenapa softball dia nak gerakkan tangan ke belakang. Okay, lepas tu kita punya apa ni cadangan untuk keselamatan. Okay, langkah keselamatan kereta. Okay, soalan 11. Mungkin kita spend lagi 10 minit boleh. Okay, kita join semula. Kita spend 10 minit lah. Saya nak terangkan soalan 11. Okay. Okay, soalan 11. So 11A, nyatakan hukum kegravitian semesta Newton. Okay, sebenarnya 11A ini, you boleh salin dekat mana? Dekat soalan dalam 4, soalan 4. Okay, kalau you perasan, you salin sahaja bulat-bulat daripada sini. Kan? Dan kegravitian di antara dua jasad adalah berkadar terus dengan hasil darat jisim kedua-dua jasad dan berkadar songsang dengan kuasa dua jarak di antara pusat ke jasad tersebut. Okey. Okey, so itu adalah definisi. Okey, kemudian dua kepingan logam bulat P dan Q masing-masing mempunyai pusat jisim O dan O prime. Okey. Lepas tu dalam darjah 1.1, P dan Q diletakkan sebelah menyebelah, manakala darjah 1.2 diletak bertindih di atas P. Okey, so bandingkan jarak antara P dengan Q. So you tengoklah, okey, jarak P dengan Q di mana lebih pendek. Okey, yang ini lebih pendek lah. So you jawab jarak di antara P dengan Q dalam darjah 1.2 lebih pendek daripada darjah 1.1. Okey. Okey, jarak di antara P dengan Q dalam darjah 1.2 lebih pendek daripada darjah 1.1. Okey. Okey, kemudian hitung nisbah daya graviti antara P dengan Q. Okey, macam mana kira? Okey, so tuliskan formula dulu. Okey, F sama dengan G M1 M2 bagi A kuasa 2. So dua-dua ini jisim dia P P Q Q. So tak ada ubah kan? So yang cuma beza adalah dia punya jarak. Okey, so untuk yang pertama saya tulis F1 lah. Okey, so G M1 M2 bagi dia punya jarak adalah 3 A kuasa 3. Okey, so sama dengan 1/9 G M1 M2 bagi A kuasa 2. Okey, ini untuk pertama. Okay, untuk yang kedua, F2 sama dengan G M1 M2 bahagi jarak adalah A kuasa 2.
Okey. So, sekarang kalau kita nak bandingkan F1 dengan F2, okey. So, 1/9 G_M1 M2 bagi A kuasa 2 dengan G_M1 M2 bagi A kuasa 2. Jadi, dia punya nisbah adalah 1/9 kepada 1. Dan kita biasanya tak nak pecahan kan. So, kita tulis dengan mendarab 9. 1/9. So, nisbah adalah 1/9. Okey, 1/9. Okey. Okey, selepas itu, jika daya graviti dikurangkan menjadi 1/9 daya graviti dalam darjah 1.1, berapakah jarak O prime? Okey, yang ini. Darjah 1.1 kan. So, sekarang F1 ini, dia dah 1/9 kan. So, kita nak 1/9 lagi. So, sekarang F yang baru ini adalah 1/9 F1. So, dia adalah 1/9 G M1 M2 bagi A kuasa 2. Kan? Okey. So, dia sama dengan 1/81 G M1 M2 bagi A kuasa 2. Okey. Saya tulis dekat sini ya. So, kita nampak dia punya pecahan adalah 1/81. Kan? Okey. So, 1/81 sama dengan 1/9 kuasa 2 kan? So, in fact, kita boleh tuliskan F prime sama dengan G_M1 M2 per, okey, 9 kuasa 2 A kuasa 2. Nampak tak? So, dia sebenarnya adalah G_M1 M2 per 9 A kuasa 2. So, jawapan jarak adalah 9 A. Okey, 9 A. Tadi 3 A, sekarang 9 A. Okey, jawapan adalah 9 A. Okay, so kalau you tak pasti, you take time lah. Take time to digest this one. Okay. Okay. Tentukan magnitude percutan graviti. Okay, di sini saya ada buat kesilapan tau. Okay. Okay, sebenarnya kalau you perasan, jisim bumi ini tak mungkin negatif 24. Okay. Tapi kalau dalam exam, you ikut saja, tak apa. Saya bagi betul sebab ini silap saya. Okay, sepatutnya dia tak ada negatif. Okay, tak ada negatif. Okay. So, kalau bayangkanlah you buat negatif ah, okay. So, formula percutan G sama dengan Gm per A kuasa 2. So, G besar 6.67 darab 10 negatif 11 darab jisim bumi 5.97 darab 10 negatif 24 bahagi A kuasa 2. Jangan lupa tukarkan km kepada meter. So, 6.38 darab 10 kuasa 6 tambah lagi 1000 km. 1 darab 10 kuasa 6. Okay. And you jangan lupa kuasa 2 juga. Okay. And you will get the answer like 7.31 times 10 to the power negative 48 meter per second square. Okay. Dan ini salah. Okay, sepatutnya jawapan yang betul kalau kita potongkan negatif, kita akan dapat 7.31 ms negatif 2. Okay, so saya terimalah dua jawapan ini. Okay, dua jawapan ini saya terima. Okay, dan last sekali untuk soalan 8 markah. Okay, so untuk satelit Johor Bahru. Okay, so apakah ciri-ciri dia? Kita nak satelit yang ikut arah bumi. Okay, ikut arah bumi. So, ini salah.
Ini pun salah. Okey. Lepas tu kita pun nak tempoh dia 24 jam. Okey, 24 jam. So ini salah. Dan akhir sekali kita nak kedudukan di atas garisan khatulistiwa. Okay. So jawapan adalah B lah. Okay. So how do we answer this? Okay. So jawapan dia, kita jawab macam ni. Kita jawab ikut aspek. Okay. So arah putaran mengikut arah putaran bumi. Kenapa? Supaya sentiasa berada pada kedudukan yang sama. Okay. Berada di kedudukan yang sama. So tempoh orbit, kenapa kita pilih 24 jam? Sebab sama dengan tempoh putaran bumi. Okay. Dan kedudukan di atas khatulistiwa. Kenapa? Supaya kita dapat memerhatikan cuaca dan fenomena yang berubah pada masa yang singkat. Okay. So that's why kita letak di khatulistiwa. So berdasarkan 3 jawapan ini, 6 markah dah, kita pilih jawapan yang paling baik. Satellite B. Okay. Satellite B dipilih kerana apa? You ulang balik apa yang you tulis kat sini. Arah putaran mengikut arah putaran bumi, tempoh orbit untuk 4 jam, kedudukan orbit satelit khatulistiwa. Okay. Dan last sekali soalan dia. So apakah kegunaan satelit Jopergun? Okay. So telekomunikasi lah. Okay, telekomunikasi. So bagi satu contoh satelit Mersat. Okay, so itu sahaja. Saya berharaplah okay, ini perbincangan ini mungkin dapat membantu anda untuk lebih faham tentang topik yang diuji ini. Dan untuk pelajar saya, sila buat pembetulan. So saya tak akan bincang semula. Dan kita akan masuk bab 6. Okay, cahaya. Semasa saya kembali kepada kelas dah. Okay, ada soalan? Okay, kalau tak ada, terima kasih. Dan next week kita tak ada kelas sebab saya ada outing, saya ada kat Penang. So saya tak akan ada kelas. So kita jumpa lagi lah mungkin bulan 10. Okay, so feel free to ask me question again if you have one, and we'll see you in October. Alright, bye bye.